Assalamualaikum, nama saya Abdullah Ali Imran. Sini saya akan menerangkan perspektif salah faham berkaitan dengan vaksin yang diterangkan oleh Esko Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Negara Malaysia, iaitu Dr. Megat Muhammad Amirul Hamzah. Dia menyatakan terdapat lima faktor yang menjadi punca salah faham berkaitan vaksin ni, iaitu yang pertama disebabkan oleh maklumat yang tidak terkawal di media sosial. Disebabkan sekarang ni kan semua orang share ikut apa yang diorang dapat. Diorang tak confirmkan dulu, lepas tu diorang terus di share, dan ia membuat kebimbangan di kalangan rakyat yang tidak, macam dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dapat maklumat macam ramai orang share benda yang sama dan dia terus mempercayainya. Yang kedua, wujudnya golongan anti vaksin ni. Okey, sekarang ni dia ada dua kategori sekarang ni. Golongan anti vaksin ni maknanya dia tak percaya langsung tentang apa tu vaksin sebut. Vaksin tu maknanya dia tak percaya yang benda tu boleh membantu untuk mencegah jangkitan ni. Yang kedua ialah golongan yang kurang yakin, dia hanya menolak saja. Maknanya dia bukannya dia tak percaya, tapi bukan dia tak percaya yang vaksin untuk sembuh, tapi dia hanya tidak mahu benda itu disuntik ke dalam badannya. Itu yang membuat, jika dibandingkan golongan anti vaksin yang lebih berbahaya kerana mereka lebih mudah menghasut golongan yang tidak mahu ni, orang yang tidak mahu disuntik ini. Yang ketiga pula yang diterangkannya ialah kurang ilmu pengetahuan dalam bidang sains. Macam dalam faktor ni dia tak boleh salah, dia boleh ada dua punca, sama ada belah sistem pendidikan ataupun di belah penyampaian maklumat yang diterangkan oleh kerajaan. Maknanya kita tak boleh tahu, kita tak boleh nak salahkan mana-mana pihak, sebab dua-dua dia ada hubung kait masing-masing. So ini antara punca yang terbesar yang perlu kita harungi, dan itu saja yang diterangkan oleh itu. Dan jika tanya pendapat saya rasa program vaksinasi ni adalah bagus, kerana takkan kita nak tunggu berapa lama, berapa lama lagi sampai dah dekat 20,000 30,000 kematian baru kita nak cari solution. Jadi ini salah satu langkah yang bagus jika kita mahu kurangkan jangkitan ini. Dan apa yang saya rasa seharusnya rakyat Malaysia semua menyokonglah kempen program yang disediakan untuk kita sama-sama mencegah COVID-19 di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dewi Hakim Benci. Nama pendaftaran saya 10DE19F1022. Okey, kesinambungan daripada rakan saya yang menceritakan tentang golongan anti vaksin, saya pula akan menerangkan tentang risiko yang dibawa oleh golongan anti vaksin ini. Okey, golongan anti vaksin ini dapat mengubah keputusan seseorang untuk tidak mengambil vaksin terhadap dirinya sendiri ataupun ahli keluarganya. Okey, disebabkan keputusan yang mereka buat untuk tidak mengambil vaksin ini, golongan yang perlu menerima akibat mereka ialah kanak-kanak ataupun golongan yang tidak dapat mengambil vaksin disebabkan faktor usia dan juga kesihatan. Tindakan juga telah diambil kepada golongan-golongan anti vaksin ini. Sebagai contoh, pihak polis telah pun mengambil tindakan terhadap sesiapa yang mereka mendapati telah pun menghasut seseorang untuk tidak mengambil vaksin. Selain itu, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan juga telah
berkata ketika ditemu buat oleh seorang wartawan, mereka ini dapat dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan 1948 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Selain itu juga kita sebagai rakyat Malaysia juga boleh memerangi golongan ini dengan meyakinkan orang ramai di sosial media bahawa golongan anti vaksin ini tidak boleh dipercayai. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum puan. Nama saya Muhammad Zilmi bin Karwaki. Nombor kilometrik saya 10 di 19F1031. Saya ingin menyambung hasil penerangan kawan saya tentang golongan anti vaksin. Topik yang seterusnya yang bakal saya terangkan ialah statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Malaysia tentang berapa ramai yang ingin mengambil vaksin dan berapa ramai yang tidak ingin mengambil vaksin. Artikel yang dikeluarkan oleh Berita Harian Online ini dikatakan seramai 68% daripada seluruh rakyat Malaysia yang ingin mengambil vaksin ini, yang ingin menerima suntikan vaksin COVID-19 ini daripada pelbagai jenama anti vaksin lah. Ia juga dikeluarkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara iaitu NADMA. Artikel ini diulaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas iaitu Datuk Seri Muhammad Rizwan bin Muhammad Yusof. Beliau juga berkata seramai 16% daripada seluruh rakyat Malaysia ini dijangka tidak pasti atau tidak mahu mengambil vaksin ini kerana dikabarkan ia bakal mengalami macam-macam dugaan. Macam dikirakan selepas suntikan apa yang akan berlaku. Contohnya macam ada yang vaksin ni mengandungi bahan-bahan beracun lah, macam-macam lagi. Ada macam boleh mengesan ke mana saja semua rakyat-rakyat berada. Ini yang dikabar-anginkan untuk menakut-nakutkan orang yang mahu mengambil vaksin daripada golongan yang anti vaksin ini. Terusnya lagi 16% tidak dapat diketahui kesahihannya sama ada mereka juga mahu mengambil atau tidak mengambil. Jika ditambahkan 68 dan 68, 16 dan 16, maka ia boleh menjadi 100%. Tapi populasi yang mahu mengambil vaksin ini adalah seramai 68% saja dan populasi seluruh rakyat Malaysia adalah seramai 30 juta orang. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada kami semua ialah vaksin COVID-19 ini diwajibkanlah untuk diambil oleh seluruh rakyat Malaysia. Ia dapat menguatkan daya imunisasi badan kita daripada serangan COVID-19 ini dan membuatkan kita lebih eloklah. Seterusnya dengan mengambil vaksin ini ialah satu kaedah yang kita telah usahakan untuk mencegah penularan COVID-19 ini daripada terus menular ke mana-mana sahaja. Selain itu, vaksin COVID-19 ini juga telah dimusyawarahkan oleh para ustaz yang lebih arif mengenainya dan mengatakan bahawa ianya tidak mengandungi apa-apa bahan yang memudaratkan badan dan membuatkan seseorang itu tidak dapat melakukan solat atau yang berkenaan dengannya. Lagi sekali daripada kami semua kepada golongan yang anti vaksin ini, jikalau anda tidak ingin mengambil vaksin ini, tidak mengapalah, itu pilihan anda. Tapi tidaklah perlu untuk menyebarkan segala kabar-kabar angin yang
membuatkan kepada golongan yang ingin mengambil basic ini terus tidak untuk mahu mengambil basic ini. Kerana semua ada hak, semua ada pendapat. So kita fikir-fikirkan dan renungkan lah. Okay, sekian daripada kami semua. Terima kasih. # kita jaga kita.